Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Shazlin Ramli dalam edisi Buletin Selatan. Berikutan kebocoran soalan peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR baru-baru ini, kesemua aspek perlu diberi perhatian dan bukan hanya tertumpu kepada isu kebocoran soalan semata-mata. Ahli akademik berpendapat susulan kes kali ini yang disifatkan amat ketara dalam sejarah peperiksaan awam, justru sudah tiba masanya sistem pendidikan negara sedia ada dikaji. Menurut Profesor Dr. Nur Azlan Ahmad Zanzali dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia UTM, beliau menegaskan sistem pendidikan di negara ini memerlukan perubahan, terutamanya sistem pentaksiran berasaskan sekolah PBS yang diguna pakai pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ketika ini. So pada saya ialah bukan setakat SOP saja, tetapi setakat kaji balik assessment system kita, ya. Assessment system kita. Dan perlu diingat bahawa assessment dan penilaian itu dua perkara yang berbeza. Pentaksiran dan penilaian adalah dua perkara yang berbeza, kan. Walaupun mereka bergantung antara sistem lain, tapi sebenarnya adalah konsepnya berbeza. Dan kita tak mau lagi, kita taklah create, sebab bila kita masih dalam penilaian bentuk sekarang, kita tiba-tiba masing-masing akan berlomba-lomba untuk nak mendapat grade yang baik, tak kira apa yang dibuat, dan perkara ini akan berulang lagi. Pada saya, dia akan recycle balik unless we produce system. Saya rasa salah satu kelemahan kita, ya, saya bukan nak mengkritik sesiapa, tapi salah satu kelemahan kita ialah kita lihat memperbaki satu isu itu tanpa melihat keseluruhannya. Saya boleh bercontohlah, kalau boleh disebutkan PBS misalnya. Pada saya, kalau bila PBS itu berubah, kurikulum itu perlu lihat semula. Kalau PBS itu dilaksanakan tapi tidak melihat tentang implikasinya terhadap kurikulum, saya rasa balik pada sistem dan terbukti sekarang kan banyak masalah sekarang ni sebab kita tak lihat keseluruhannya. Kurikulum ialah satu-satunya asas pada kesemuanya. Pentaksiran penilaian ialah sebahagian daripada kurikulum. Jadi kalau kita ubah kurikulum pentaksiran, kita perlu juga ubah kurikulum, contohnya, ya. Jadi nak ulang balik bahawa SOP yang diperketatkan, saya pun tak nampak idea lah macam mana nak ketatkan lagi, kan. Kalau terlibat dengan polis, orang yang sepatutnya kita percaya, kan, dan sebagainya. Dan kalau tidak kita ubah, kita lihat SOP itu dalam konteks seperti yang sekali tadi, dalam keseluruhan. How is it going to affect the assessment system? Apakah assessment system cara kita buat ni betul? Apakah dia perlu kita ubah sistem? Perkara-perkara yang long term yang kita harus fikirkan daripada sekarang. Katanya sistem peperiksaan juga perlu dikaji agar tiada tekanan terhadap pelajar, ibu dan guru-guru. Tentang ironi dalam persekolahan di Malaysia. Okay? Masa kita masuk tadika, kita sepatutnya enjoy learning, kan. Mari kita belajar macam mana nak tahu tentang keyboard. Oh, keyboard begini bentuknya, kita main-main, kan. Cuba murid-murid kumpulkan yang bulat, yang 4 segi, dan sebagainya. So it's enjoy. Masuk sekolah rendah is no more enjoyable. It's serious business, orang kata. Dah 4 dah pergi tuition, kan. Dah 3 dah pergi tuition dah. Ibu bapa dah mengamuk lah. Masuk sekolah menengah rendah. Kemudian bila kita keluar daripada masuk universiti, orang universiti kata, you tak enjoy learning ke? Macam mana kita enjoy learning? Something like that. Jadi ironi itu. Sementara itu, kecanggihan teknologi tidak boleh disalahkan berikutan kebocoran soalan peperiksaan UPSR yang disebarkan individu yang tidak bertanggungjawab menerusi aplikasi WhatsApp. Profesor Dr. Nur Azlan berkata, sebaliknya penggunaan teknologi ini perlu bijak digunakan bagi membantu sistem pendidikan negara. Tapi saya tak boleh salahkan. Di luar negara pun kita ada mobile learning, handphone. Murid-murid pakai handphone untuk belajar. Ya, tapi tak ada soalan bocor sebab dia punya peperiksaan dia, assessment dia, pentaksiran dia berbeza dengan sistem kita. Jadi dia disebutkan macam sekarang kementerian buat higher order thinking skills misalnya, kan? Higher order thinking, kemahiran berfikir aras tinggi, ya. You gunakan canggih macam mana pun, tapi soalan-soalan itu kita boleh buatkan supaya gunakan canggih macam mana pun, soalan itu akan berbeza, jawapan dia berbeza, contohnya, ya. Jawapan you dan jawapan saya berbeza, soalan sama tapi jawapan dia berbeza. Contoh macam itulah. So kalau nak share pun, share macam mana? Tak boleh share lah. Kalau bagi same answer, maknanya tahulah meniru, stay away.
Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Selatan di pejabatnya di UTM Skudai, Johor Bahru. Tambah beliau, kes ini bukan asing di negara ini berikutan terdapat kes yang sama berlaku disebabkan desakan kecemerlangan yang perlu diperolehi oleh sekolah mahupun pelajar. Katanya, tekanan ini menyebabkan individu tertentu sanggup melakukan kesalahan tanpa rasa bersalah demi mencapai matlamat. Akibat daripada itu, kita kena kaji semula lah. Bukan kaji kena tak senang saja. Kaji semula the whole system supaya tak lahirlah orang yang tak berasa bersalah bila membuat sesuatu kerana nak mencapai sesuatu. Orang kata apa? The end, matlamat menghalalkan cara. Kerajaan negeri komited untuk melahirkan lebih ramai usahawan di Johor serta mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat lebih tinggi menerusi program galakan usahawan PGU. Melalui program yang dilaksanakan di bawah Jabatan Pertanian Negeri itu, usahawan akan diberi bimbingan dan bantuan dari segi peralatan, pembungkusan dan pemasaran. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, Ismail Mohamad berkata, dengan bantuan yang diberikan, beliau berharap para usahawan dapat meningkatkan tahap keusahawanan mereka sekaligus mampu bersaing di pasaran tempatan dan antarabangsa. Dalam keadaan negara yang sedang membangun dan serba canggih ini, sektor pertanian perlu terus membangun selaras dengan pembangunan teknologi terkini. Penggunaan kaedah pertanian moden akan dapat meningkatkan pengeluaran dan kualiti untuk menjadikan sektor pertanian lebih berdaya saing dan komersial. Peningkatan produktiviti dan pengeluaran pertanian seterusnya akan dapat meningkatkan taraf pendapatan dan sosioekonomi petani dan usahawan berkenaan. Sementara itu, menurut Ismail, penggunaan kaedah-kaedah pertanian moden oleh para usahawan akan dapat meningkatkan produktiviti dan pengeluaran mereka. Katanya, ini bagi memastikan sektor pertanian yang merupakan sektor utama di Johor agar lebih berdaya saing dan komersial sekaligus menjadi penyumbang kepada ekonomi di negeri ini. Saya juga menyuruh supaya semua peserta yang bakal menerima mesin dan peralatan dapat menghargai dan menggunakan sepenuhnya insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk memajukan bidang usaha yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya sokongan dan galakan oleh kerajaan ini yang tidak mengenal jemu dan lelah, saya yakin bahawa kita akan terus membangunkan seiring dengan Indonesia negara ke arah sebuah negara maju. Beliau yang mewakili Menteri Besar Johor berucap pada Majlis Penyampaian Sijil dan Bantuan Program Galakan Usahawan PGU di Hotel M Suite Johor Bahru. Pada majlis itu, para penerima melahirkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian Negeri Johor yang menggalakkan mereka untuk meningkatkan hasil jualan produk masing-masing. Hasil pelaksanaan PGU ini, ia mampu melahirkan usahawan industri kecil bagi pemprosesan makanan yang mempunyai nilai jualan tahunan yang lebih menguntungkan sekaligus merancakkan ekonomi di Johor. Harapan dengan adanya bantuan macam ni meningkatkan jualan lah dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, memang kami mengusahakan perusahaan biskut raya kalau musim raya tu memang biasanya memang setiap tahun meningkat jualan dan permintaan tinggi. Bila permintaan tinggi, kami memang memerlukan peralatan yang lebih lah. Alhamdulillah, dengan program ni kami dapat bantuan oven ni memang sangat membantu. Saya berharap produk saya akan berada di pasaran dan dikenali lebih ramai. Terutamanya Johor ni lah, sebab Johor ramai orang kan. Jadi ramai juga pelancong yang datang ke Johor. Jadi saya harap dapat memperkenalkan kepada mereka lah. Sementara itu, turut diumumkan pemenang pertandingan mencipta logo PGU yang merupakan seorang pereka grafik di sebuah syarikat di Johor. Pemenangnya Muhammad Hairul Baharudin Abu Bakar berkata, ilham yang tercetus bagi menghasilkan logo tersebut datang dari adaptasi simbol tumbuhan, daun dan tanah yang melambangkan hubungan baik antara Jabatan Pertanian dan usahawan-usahawan di negeri Johor. Logo ni berbentuk logo type kan, kita olahkan, kita campurkan dengan logo bentuk simbol. Kan kat situ kita tengok ada adaptasi daripada simbol daun dan tanah. Dia menunjukkan antara Jabatan Pertanian dan usahawan-usahawan negeri Johor. Dalam perkembangan yang sama, mulai tahun hadapan, Kerajaan Negeri Johor bersetuju untuk menambah baik waktu menunggu bagi permohonan untuk mendapatkan bantuan program galakan usahawan PGU.
Penambahbaikan tersebut dapat menjimatkan masa di samping mempercepatkan urusan bantuan kepada usahawan yang berpotensi. Proses permohonan bantuan hanya akan mengambil masa selama 6 bulan berbanding 3 tahun sebelum ini. Program PGU telah kita tambahbaikan untuk tahun hadapan. Selain daripada kita memastikan waktu menunggu untuk kelulusan tuan-tuan dan puan, kita juga telah dapat kebenaran daripada surat kerajaan untuk memastikan tuan-tuan dan puan yang berpotensi selain daripada jadi industri kecil dan industri kecil dan sederhana, kita nak memastikan tuan-tuan menjadi ke arah yang lebih tinggi lagi, jadi industri yang besar. Kementerian Pertahanan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang menyusun semula modul program latihan khidmat negara PLKN untuk tujuan penambahbaikan. Menurut Menterinya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, perubahan perlu dilakukan terhadap pengisian modul PLKN agar bersesuaian dari segi modul latihannya, masa dan juga melibatkan pihak yang berkepentingan. Tambahnya, perkara seperti maklumat yang menular tanpa tapisan serta isu-isu sensitif berbau perkauman menjadi kesan terhadap masa depan golongan muda. Justru belia dan pihak berwajib seperti Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN dan Majlis Latihan Khidmat Negara MLKN perlu memainkan peranan sewajarnya. PLKN yang mula dilaksanakan pada 2004 sememangnya berkait rapat dengan belia kerana ia merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan kepada mereka yang terpilih selepas menamatkan pendidikan sekolah menengah atau berumur 17 tahun ke atas. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan. Teruskan bersama kami untuk paparan berita terkini di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.